Okey. Okey, yang tadi macam saya sebut lakaran oblik ada dua jenis. Yang pertama Cavalier, yang kedua adalah lakaran oblik cabinet, kemudian lakaran isometrik. Ada memang ada satu jenis je lakaran isometrik, kemudian lakaran perspektif ada tiga jenis, satu titik, kemudian dua titik, kemudian yang terakhir adalah tiga titik. Okey. Seterusnya kita akan tengok slide seterusnya, iaitu lakaran oblik. Apa start? Okey, lakaran oblik. Lakaran oblik juga dikenali sebagai lukisan serong. Lukisan ini bertujuan untuk mempamerkan objek dalam bentuk tiga dimensi. So tiga dimensi macam saya pernah cakap, kalau awak main game tiga dimensi, PUBG, Mobile Legends tu dia guna interface dia tiga dimensi lah. Kalau awak main Among Us itu dua dimensi, mainkan game-game tu. Okey, seterusnya satu daripada permukaannya selari dengan satah bersudut tegak. So satu permukaan dia selari dengan satah bersudut tegak sesuai untuk objek yang pendek dan ketetapan bahagian unjuran tidak berkadaran. Objek ni diputar dari sudut tertentu. Terdapat tiga kelas lukisan oblik. Yang pertama adalah oblik Cavalier, saiz penuh. Kemudian oblik cabinet, setengah dari saiz penuh. Bermaksud setengah dari saiz penuh, let's say kat sini 6 cm, dia akan jadi setengah. So jadi 3 cm je lah kat sini. Kalau cabinet dia akan jadi 3 cm. Kemudian oblik arm 3/4 dari saiz penuh. Maknanya ni 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian, dia bahagi satu bahagian, so ada 3/4 bahagian je. Saiz dia lebih kurang dekat sini lah. Bukan, lebih daripada separuh. Okey, seterusnya. Jenis lakaran oblik, unjuran Cavalier guna ukuran sebenar pada bahagian satah dan juga pada bahagian unjuran. So let's say soalan dah diberi, minta pelajar lukis unjuran lakaran oblik dengan menggunakan unjuran Cavalier, dia bagi ukuran kat sini 3 cm dan juga 3 cm. So apa yang pelajar kena buat, kena buat satu lakaran oblik Cavalier dengan menggunakan unjuran sebenar. So kalau soalan bagi 3 cm, apa yang awak lukis adalah 3 cm dekat bahagian satah dan juga bahagian unjuran pun 3 cm. Tiada perubahan. Ini untuk Cavalier. Okay. Seterusnya untuk unjuran cabinet. Untuk unjuran cabinet, guna ukuran separuh daripada ukuran sebenar, half, 1/2. So let's say 3 cm yang telah diberi tinggi ni tadi, apa yang awak kena gantikan kat sini, asalnya 3 cm kan? So untuk buat ukuran kabinet awak kena jadikan dia separuh, maknanya 1.5 cm. Okey, untuk oblik arm guna ukuran 3/4 daripada ukuran sebenar. So 3/4 daripada ukuran 3 cm tu awak kena kira lah 3/4 darab 3, awak akan dapat 2.5 cm. So saiz kat sini instead of 3 cm akan berubah jadi 2.5 cm. So 2.5 cm unjuran dia. Kemudian awak akan hasilkan satu oblik arm lah. So ada 3 jenis oblik, tolong ingat. Yang pertama Cavalier, yang kedua adalah oblik cabinet dan yang ketiga adalah oblik arm. Sampai sini okey? Okey, saya anggap okey lah. Okey, seterusnya. Langkah-langkah melakar lakaran oblik. Okey, pastikan pelajar telah menyediakan pensel dan juga buku nota. Kita akan buat lakaran oblik. Untuk lakaran oblik tadi macam saya cakap ada 3 jenis oblik. Yang pertama Cavalier, kemudian yang kedua adalah cabinet, kemudian yang ketiga adalah oblik arm. So hari ni saya hanya mengajar, saya akan tunjukkan oblik yang basic, kemudian kita akan bagi tahulah kat mana part-part nak potong. Okey, untuk langkah yang pertama, lakarkan paksi mendatar X dan paksi menegak Y. Saya bagi 3 saat untuk buat. Patut kena buka kamera kan Cikgu Zita. Cikgu buat kat buku nota ke? Ya. Buat kat buku nota. Kalau tak ada pensel, buku kertas awak tu bahagi 2.
Buka kamera semua orang. Cikgu Masizah tolong tengok. Alright. Siapa je baru buka kamera ni? Sebab orang tak nampak. Alright. Cikgu Lita pun buka kamera. Okey. Lakarkan paksi mendata X dan juga paksi menegak Y. Ni settle boleh buat? Dalam buku awak buat satu paksi menegak yang awak label sebagai Y, kemudian awak buat satu lagi paksi X. Okey, kemudian awak kena buat kotak yang bersudut tepat dekat tepi paksi Y ni. Kotak yang bersudut tepat. Jangan buat macam saya ni tak apa nak sudut tepat. Buat satu kotak bersudut tepat. Okey, kotak sebegini bersudut tepat. Sudah? Macam mana nak dapat kotak bersudut tepat? Let's say kat sini awak ukur daripada tengah ni, ukur ke sini 2 cm, kemudian ukur dia ke daripada tengah sini ke sebelah sini 2 cm juga. Kemudian awak lengkapkan satu kotak di sini. Boleh? Boleh. Bagus. Okey, kemudian daripada yang di tengah ni tarik melalui pusat di tengah yang bersilang, kemudian tarik sampailah ke hujung, jadilah itu adalah paksi surut ataupun kita panggilkan dia sebagai paksi Z 45 darjah. So kalau ada protektor sebenarnya dah boleh tanda dah. Tapi kita belajar lakaran tau. Bila belajar lakaran penggunaan alatan lukisan sebegitu tak ada tak apa. So sebab tu awak kena buat satu paksi ni. Dah? Semua sudah? Dah. Baguslah ni. Dah. Ni lah semua. Okey, kemudian awak akan buat awak kena buat lakar bahagian hadapan objek pada paksi mendata X dan labelkan sebagai ABCD. Okey, saya bagi kat sini berapa sentimeter? 4 sentimeter. Kemudian saya bagi di sini 4 cm juga. Okey, so macam mana nak buat? Daripada titik dekat tengah ni, ukur ketinggian 4 cm, kemudian tanda sebagai C. Juga daripada titik di tengah ni, ukur mendata 4 cm dan tanda sebagai B. Kemudian menggunakan pembaris, tarik ke atas. Sama juga daripada C tarik mendata yang bersilang awak tandakan sebagai A. Boleh? Boleh. Boleh dapat Dapat. Jadi budak perempuan senyap je tak dapat ke? Okey. Laju ke? Okey, tak laju dah tu, senyap je. Okey, seterusnya kita nak buat unjuran titik A, C dan D selari dengan paksi serong Z. Okey, so tadi tak balik. Okey, tadi asalnya dekat sini kan? Dekat paksi D ni, paksi D pula. Paksi surut Z ni ada label D betul? So awak ukur kat sini panjang dia 5 cm. Panjang dia 6 cm. Boleh? Okey, ukur daripada titik D ni pada paksi surut ukur sepanjang 6 cm kemudian tandakan. Dah. Okey, tanda je dulu. Okey, seterusnya kita tengok yang seterusnya.
Unjurkan titik A, C dan D selari dengan paksi serong Z. Awak tengok paksi serong Z, ni paksi serong ataupun Z tadi tu. Kemudian unjurkan secara selari daripada titik C selari dengan paksi surut ni, tarik ke belakang. Sama juga daripada titik A, tarik selari dengan paksi surut. Macam mana nak dapatkan selari? Guna pembaris daripada titik D, gerakkan ke pembaris tu ke titik A. Awak akan dapat satu garisan yang selari. Letak pembaris kat sini. Pembaris. Dalam bahasa Inggeris dia ruler. Okey, ruler ni, pembaris ni letak kat sini, tarik selari sampai paksi A. Lepas tu memang macam ni lah dia tak bercantik. Okey, dah tarik, pastikan dia selari. Titik A, C dan juga titik D memiliki paksi surut yang selari. Garisan serong yang selari dengan paksi Z. Okey, dah? Ya. Okay, good. Okey, tadi dah buat kan 6 cm kan? Dekat sini kan? Ya. Allahu Akbar. Ya. Okey, tadi dah buat 6 cm kan? Ya. So tadi 6 cm, let's say kat sini, awak garis tegak. Garis tegak dengan pembaris, maknanya letak pembaris awak tegak lah. Tegak kat sini. Ni tegak pembaris. So tarik dia dengan pergi berjumpa dengan paksi, pergi berjumpa dengan garisan unjuran dah. Garisan unjuran titik C. So kat sini tanda. Awak akan dapat macam bentuk half kotak lah. Sudah? Betul. Yep. Betul. Okey, seterusnya dah dapat kat sini satu garisan. Okey, tarik pembaris awak selari dengan garisan A dan C. Tarik hinggalah jumpa di sini. So letak pembaris kat sini. Lepas tu tarik sampailah berjumpa titik C ni, berjumpa dengan titik O tadi. Kemudian buatlah satu garisan di sini. So awak akan dapat satu kotak lah. Okey, dah nampak tak macam kotak? So kat sini tadi 6 cm, sini 4 dan sini 4. Dah? Okey, sambungkan garisan-garisan selari dengan garisan mendatar O dan P. Kemudian garisan menegak O dan Q. O dan P dan juga O dan Q. Okey, dah siap sampai sini. Gelapkan bentuk objek yang dikehendaki. So apa yang awak nak? Awak nak bentuk kotak. So inilah dia. Okey, boleh? Boleh cuba tengok. Angkat lukisan masing-masing pada kamera. Cikgu Masizah nampak tak dia orang buat apa? Tak ada yang on kamera ni. La ilaha illallah. Seorang je Muhammad apa ni yang Aziz. Aziz. je. Bagus Aziz. Yang lain korang tak buat kan sebenarnya? Syasha. Mana ni yang lain? Angkatlah Yang ni Karan. Satu Arisa. Mana Dennis punya? Arisa Damia. Okey, cantik. Okey, Dennis jadi. Dennis. Dennis Hazri. Tu siapa tu? Okey. Siapa tak buat dosa Okey, cantik dah. Jadi kita buat pada paksi surut Z, paksi surut garisan dia lebih kurang yang saya bagi tadi adalah 6 cm. So bila awak buat 6 cm ini adalah oblique cavalier ke cabinet? Cavalier. Okay, oblique cavalier. So kalau awak nak melukis oblique cabinet, awak nak melukis oblique cabinet, jadi garisan pada paksi surut, ya Allah. Garisan pada paksi surut awak adalah separuh daripada 6 cm bersamaan dengan
3 cm. Jadi untuk oblik kabinet dekat belah sini kena potong sikit lah. Dia 3 cm. Boleh? Oh, boleh tu. Boleh. Bagus. Boleh. Okay, good. Okay, seterusnya kita nak, kalau kita buat oblique arm, dia adalah 3/4 daripada garisan sebenar, unduran sebenar. Jadi 3/4 darab 6 sama dengan, berapa Cikgu Masizah? Baru nak kira. Dua, 6, 3, 9/2, 4.5. So kalau awak buat oblique arm, garisan pada paksi Z akan jadi 4.5 cm. Macam nak dapat ni kena kira lah. So ini kalau oblique cabinet, ini kalau oblique arm. So lengkapkan je lah. Sama dengan kaedah tadi, hanya lengkapkan saja. Boleh? Okay, good. Boleh. Okay, good. Baguslah. Okay, seterusnya. Kita akan tengok lakaran isometrik. Okay, lakaran isometrik ialah satu kaedah yang digunakan untuk menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek dalam bentuk lukisan 3 dimensi. So, 3 dimensi bermakna ada 3 paksi jugalah. Ada paksi X, ada paksi Y dan juga ada paksi Z. Macam tadi oblik dia ada paksi X, ada paksi Y dan juga paksi Z juga. So untuk apa-apa lakaran yang ada 3 dimensi, dia akan ada 3 paksi X, Y dan Z. Asimetrik juga dibina dengan menggunakan 3 paksi. Salah satu daripadanya adalah menegak, manakala 2 paksi yang lain adalah dilukiskan di kiri dan kanan pada sudut 30 darjah dari garisan mendatar. Okay, kita nak tengok macam mana buat. Okay, buka muka surat baru. Tulis. Kita akan buat, langkah-langkah melakar lakaran isometrik. So sama juga, lakarkan paksi mendatar X dan juga paksi menegak Y. So buat satu paksi X dan juga buat satu paksi menegak Y. Okay, siap? Siap ke tidak? Dah. Okay, seterusnya. Langkah seterusnya. Lakarkan paksi surut Z1 dan Z2 bersudut 30 darjah. Okey, ini adalah kaedah konvensional. Kalau kaedah yang tak berapa konvensional, kita akan guna protektor lah dan juga guna jangka lukis. Sebab kan lakaran dia akan menggunakan, awak tak perlu menggunakan jangka lukis semua tu, jadi kita akan buat secara konvensional. So macam nak buat? Daripada titik di tengah ni saya labelkan sebagai O. Awak boleh buat satu garisan di sini lebih kurang 3 cm. Okay, 3 cm dekat sini dan juga 3 cm di sini. So macam mana nak dapat? Ni awak ukur lah. Daripada pusat O, ketinggian dia 3 cm, kemudian awak senggatkan. Seterusnya daripada titik yang baru ni, awak ukur 3 cm, awak tarik ke kanan, kemudian lengkapkan ke bawah 3 cm. Begitu juga ke bahagian kiri. So awak buat 3 cm ke kiri juga, kemudian lengkapkan ke bawah. Dah? Yap. Okey, seterusnya. Bahagikan kotak tersebut kepada 3 bahagian. Bahagian 1, 2, 3. So tadi ada 3 cm kan? So sebenarnya awak ukur je 1 cm, senggat je 1 cm, 1 cm, 1 cm. So awak buat garisan. Yang ni garisan ni pakai pensel jangan begitu tekan dia halus je. So buat 3 bahagian. Kedua-dua side, kiri dan kanan, buat bahagi kepada 3 bahagian. Okey, dah? Dah. Okay, good. Okay, kemudian tarik
buat satu paksi surut Z1 dan Z2, garis daripada pusat O kenakan bersilang kepada garisan yang kedua ni. Bukan yang pertama yang kedua. Okey, tarik sebelah kanan Z1 dan sebelah kiri Z2. Dia bersilang dekat bahagian yang kedua tu. Okey. Dah. Okey, kenapa macam tu? Sekarang awak akan buat, tadi tu awak buat satu satas 90 darjah. So bahagi kepada 3 lah. 1, 2, 3. Jadi awak akan dapat 30 darjah dengan membahagikan satas, dengan membahagikan sudut 90 darjah tu tadi. Awak kena bahagi 3. Kalau awak bahagi 2 macam oblik, sudut dia adalah 45 darjah. Jadi awak perlu bahagi 2 saja benda ni. Tapi untuk isometrik, sudut dia adalah 30 darjah. Jadi awak perlu bahagi 3. Kemudian awak ambil yang kedua. Awak akan dapatlah sudut yang diperlukan. Okey, faham? Dah Ya. Okey. Dah dapat tadi Z1 dan Z2. Okey, seterusnya kita akan tandakan ketinggian objek pada paksi Y. Okey, awak nak tandakan ketinggian objek ni, saya bagi ketinggian dia 5 cm. So ni adalah 5 cm. Ukur 5 cm daripada pusat ni tadi, pusat di sini. Kemudian tandakan A sebagai 5 cm. Boleh? Siap yang ni? Okey, seterusnya. Bina garis AC dan AE selari dengan Z1 dan Z2, tandakan lebar dan panjang objek. Okey, letak pembaris di sini. Pembaris tu mesti selari dekat line ni, kemudian gerakkan pembaris ke garisan ini. So macam mana nak buat? Letak pembaris berhampiran dengan sudut yang berpusat B ni. Kemudian awak akan gerakkanlah pembaris ke atas, nanti dia akan bersilang pada titik A. Itu dah garisan yang awak perlukan. So awak tarik dia. Yang ni mesti selari AE dan AC mesti selari dengan garisan BZ1 dan juga garisan Z2 tu. Mesti selari. Okey, sudah. Kalau sudah, tolong tandakan dia punya lebar sebagai 5 cm juga. So tinggi tadi 5 cm saya bagi. AE juga lebar dia 5 cm dan AC juga 5 cm. Okey? Boleh ke hidup ni? Boleh. Boleh Budak perempuan okey tak? Senyap je. Okey. Boleh. Okey. Seterusnya. Tadi awak dah tandakan 5 cm di sini kan? 5 cm dan juga ni 5 cm. Kemudian titik E tu tadi awak luruskan pembaris awak dan garis ke bawah. Dia garisan yang bersilang dengan Z1, garisan Z1 adalah titik yang baru lah. Begitu juga dengan garisan yang bersilang pada Z2 juga titik yang baru. Okey. So dekat sini kita akan dapat D dan juga awak akan dapat EF. So bila garisan tegak memotong Z1 dan Z2, C, D dan juga EF. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, dah hampir lengkap awak punya lukisan. So lepas tu apa kita nak buat? Okay, awak kena tarik satu garisan kat sini somewhere dan juga satu garisan di sini. Kemudian yang bersilang tu dikira sebagai garisan yang diperlukan lah. A, B, C, D, E, F. So kat sini adalah G. So macam mana nak tarik ni? Sama juga letak pembaris kat sini. Tarik dia selari
sampailah ke sana, selari dengan C, terus tarik dia. Sama juga, letak pembaris di sini, selari dengan garisan E, dengan titik E, terus garis dia. Boleh? So sebenarnya kalau awak ukur kat sini pun 5 cm, di sini pun 5 cm. So awak akan dapat macam ni lah. Tadi dah. Okay. So awak boleh check kat sini, ni 5, sini 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 5. Semua 5. Kalau tak 5 maknanya adalah sengit-sengit tu. Okay. So last kali apa kena buat, sama juga gelapkan bahagian yang diperlukan. Okay, Cikgu Masizah cuba check. Diorang buat tak? Masih bersungguh buat tu. Kita tengok lepas dia orang on camera. Mana Cikgu Anis pergi? Yang mana dah siap boleh on camera tunjuk. Danish, okay. Lui. Oh, Alisa, alright. Macam sengit tu Arisa. Nanti Cikgu Zita nak bagi malam baik tu, dia dah lama tak isi. Okay, seterusnya. Siap Ya. Okay, kita akan masuk lakaran yang mendebarkan. Sebab lakaran ni Cikgu masih yang terror. Bukan. Silap orang. Okay. So kita akan tengok lakaran seterusnya, lakaran perspektif. So lakaran perspektif ialah salah satu kaedah yang terbaik dalam menghasilkan lakaran pictorial dalam bentuk 3 dimensi. Tapi boleh dikatakan tak ramai manusia, tak ramai pelajar tingkatan 2 dapat menguasai lakaran perspektif ni dengan baik lah. Okey, lakaran perspektif boleh dihasilkan melalui kaedah 1 titik lenyap, 2 titik lenyap dan 3 titik lenyap. So mana titik lenyap? Ni titik lenyap, TL1 ni titik lenyap 1. Kemudian kalau ada 2 titik lenyap kita akan label dia sebagai TL1 dan TL2. Kemudian kalau 3 titik lenyap, TL1, TL2 dan TL3. Beza sikit lah. Okey, untuk untuk kaedah titik lenyap 1 dan titik lenyap 2, dia kebiasaannya, memang bukan kebiasaan lah, dia memang pun dia akan bermula dengan satah yang di belah bawah. Tapi berbeza dengan yang kalau menggunakan 3 titik lenyap, dia akan bermula dengan satah di bahagian atas. Okey, kita akan tengok elemen perspektif. Cikgu tak dengar? Tak dengar ke? Dengar tak? Dengar. Dengar, alamak. Siapa yang tak dengar tadi tu? Okey, dengar. Yang tak dengar mungkin kena kuatkan. Bergema. Bergema ke? Okey dah. Okey je. Net ikut. Okey, elemen perspektif, terdapat 3 elemen penting untuk menghasilkan lukisan perspektif. Elemen tersebut ialah garis bumi, garis ufuk dan titik lenyap. So garisan-garisan yang membentuk perspektif, yang pertama tadi saya sebut garis bumi, kita akan label sebagai GB. Garis bumi bukannya garis barat, bukannya guru besar, bukannya bukan benda lain. Okey, so garisan dasar berdirinya sesuatu objek. So itu yang dimaksudkan dengan garis bumi. Okey, garis ufuk bukan garis utara. So tolong ingat, GB adalah garis bumi, GU adalah garis ufuk. Pelajar selalu tersilap. Garis GB dia tulis garis barat, GU dia tulis garis utara. Tolonglah. So garisan yang kelihatan memisahkan objek dari langit, itu maksud garis ufuk. Kemudian yang ketiga adalah titik lenyap.
Titik lenyap bukannya tolak lari. Bukan. TL adalah titik lenyap. Titik selari dengan garisan ufuk yang diunjurkan ke arah lakaran bahagian hadapan di garisan bumi bagi membentukkan pandangan perspektif. Titik lenyap merupakan satu titik di mana semua objek menyentuh titik ini tidak kelihatan lagi. So yang ni titik lenyap, garisan ufuk dan juga garis bumi lah. Garis bumi kat sini. Okey. So kat sini titik lenyap. Yang apa yang dia cakap kat sini, titik lenyap merupakan satu titik di mana semua objek yang menyentuh titik ini tidak kelihatan lagi. So boleh nampak kat sini ada satu titik lenyap, kat bahagian ni kita tak nampak image dia. Okey, so kalau garis ufuk kelihatan memisahkan objek dari langit. So ni garis ufuk kat sini ada memisahkan lah objek dari langit, when ni garis bumi kat bawah ni. Dia agak complicated sikit. Dia macam ni, awak kalau lalu kat highway, awak akan, kalau awak pandang ke depan, awak akan nampak keadaan dia menyerong. So dekat belakang tu merupakan titik lenyap. So yang ni kita nak lukis pandangan mata manusia. So yang tu yang kita tengok. Pandangan mata manusia tau, bukan pandangan mata lembu. Lembu mata tepi kan? Pandangan mata ayam, bukan mata ayam. Mata ayam tepi, dia lain sikit. Okay. So kita nak buat, sediakan page seterusnya. Okay. Yang pertama sekali, kita buat kita garis dulu yang bahagian atas, dua lakaran. Jarak ni, kalau awak pakai buku garisan, boleh anggarkan dalam berapa garis lah? Cikgu Mas? 6 ke 7 ke? 6 ke 7 garis. Kalau tak, agak-agak lah 6 ke 7 garis. Ni 6 ke 7 garisan. Tak apalah, saya 7 garisan terus. Okay, so buat garis bumi GB kat bawah ni, kemudian 7 garisan bersenggat kat bahagian atas ni garis ufuk. Okay, boleh? Boleh. Seterusnya kita nak tandakan titik lenyap. Kat mana kita nak letak titik lenyap? Okay, titik lenyap boleh ditandakan di sebelah kanan, tanda saja di mana-mana bahagian. Awak pangkal kat sini, awak label sebagai TL1. Kenapa buat TL1? Sebab satu dia titik lenyap. Boleh sebenarnya letak TL, tapi saya nak awak biasakan kalau satu titik lenyap TL1, kalau titik lenyap ada dua, TL1 dan TL2. So sini adalah TL1. Okay, dah tentukan kedudukan. Jarak dia sepanjang inilah. Jangan dekat sangat, jangan jauh sangat. Okey lah macam ni. Nice je. Okey, seterusnya. Semua okey? Okey, lakarkan pandangan hadapan objek pada garis bumi dan tandakan dengan huruf A, B, C, D. Okey, sekarang bahagian depan ni dekat garis bumi, ambil lebih kurang jarak begini, awak buat satu box dekat sini 3 cm, 3 cm, 3 cm dan juga 3 cm. Okey, boleh buat sekarang. A, B, C, D. Okey. Okey, kalau dah siap, kita akan buat unjuran daripada titik A, titik B dan seterusnya. So kita nak buat langkah yang keempat Langkah ketiga dah siap A, B, C, D. Okey, kita nak buat langkah yang ketiga. Unjurkan garisan perspektif setiap penjuru A, B, D ke titik lenyap 1. So ni A kat sini, B dan D. Garis ke titik lenyap 1. Boleh? Senyap lah. Boleh. Dah. Okey dah. Okey, kalau dah tarik garisan itu, awak akan tengok yang seterusnya. Okey, kita nak tentukan lebar objek, tandakan pada E dan juga pada garisan perspektif A. Okey, sekarang ni tadi sini 3 kan? 3. So A ke E saya bagi ukuran
6 muat tak cikgu Rita? 6 muat tak? Muat rasanya muat. Muat, okay. So letak kat sini A ke E 6 cm. So awak tanda kat sini sebagai E. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya panjangkan E dengan garisan lurus memotong garisan B dan tandakan sebagai F. So ni tadi 6 cm, awak tarik sini daripada E tarik ke F, tarik daripada garisan A tarik ke garisan B, awak tandakan sebagai F. Okey, so macam mana nak tarik? Garisan A dengan B selari dengan E dan F. So A dengan B selari dengan E dan juga F. Okay, so last kali apa yang kita nak buat? Boleh semua? Okay, last kali bina garisan menegak dari F memotong garisan perspektif C dan labelkan sebagai G. So awak boleh tengok kat sini, sini F, sini G. Awak tarik tegak. So basically B dan D selari dengan F dan juga G. Boleh? Boleh. Boleh. Bagus kelas ni. Okey, langkah yang terakhir. Legapkan bentuk objek yang dikehendaki. So mana yang kita kehendaki? A, B, C, D, E, F dan G. So legapkan. So ini adalah lakaran perspektif 3D, perspektif titik lenyap, satu titik lenyap. Senang kan? Senang lah yang ni. So kalau lepas ni nak buat, katakanlah nak buat rumah kan. So samalah buat gambar lakaran hadapan, pandangan hadapan rumah, kemudian tarik ke belakang. Macam tu. Kemudian dah tarik ke belakang, lepas tu nanti awak akan ambil lah lebar dia sengat-sengat. So sebenarnya senang. Tak susah. Macam nak buat Among Us tu, buat Among Us, lepas tu cuba tarik ke belakang. Saya try lah buat. Macam mana bentuk Among Us, lupa lah. Dan tarik titik dia ke belakang. Tak payahlah mengarut. Okey, sudah? Dah. Bangun Among Us. Among Us. Budak-budak ni lah main. Okey. Boleh angkat kertas ke seorang pun tak buka kamera? Okey, kita nak buat lakaran perspektif yang seterusnya. Boleh buka muka surat baru. Kita nak buat lakaran perspektif 2 titik. Okey, so langkah yang pertama, dah ready? Belum. Belum ready? Okey, cepat. Dah. Okey, kita buat garisan bumi, garis bumi sama juga macam tadi, kemudian garisan ufuk. So dekat sini lebih kurang 7 baris. 7 baris. So garis bumi labelkan sebagai GB, garis ufuk sebagai GU. Okay, GB memang kat bawah garis bumi memang berada di bawah, GU memang berada di atas. Cara nak ingat dia senang je. Awak ingatlah semua benda dalam dunia ni dah sekali pergi ke bumi juga. So garis bumi. Okay, seterusnya. Langkah yang kedua. Tentukan kedudukan titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 pada garisan ufuk. So, titik lenyap 1 berada berhampiran dengan label GU awak ni. Kemudian titik lenyap 2 berada jauh sikit dengan titik lenyap 1. So kat sini labelkan titik lenyap 1, kemudian titik lenyap 2. TL1 dan TL2. Ini menggambarkan awak menggunakan 2 titik lenyap. Okey, langkah yang seterusnya. Okey, bina satu garisan menegak ikut ketinggian objek pada GB dan labelkan sebagai AB. So kat sini saya letak 4 cm. So dekat mana kedudukan dia? Lebih kurang di tengah. Tengah buku awak tu. So B ke A
Ambil ketinggian 4 cm dan tanda dekat bahagian atas sebagai A. So garisan yang awak buat ni AB lah sebenarnya. Okay? Okey. Seterusnya. Okay, daripada A, unjurkan titik A ke titik lenyap 2. Kemudian titik B juga ke titik lenyap 2. Begitu juga daripada titik A ke titik lenyap 1 dan titik B kepada titik lenyap 1. So akan dapat dua garisan yang macam ni. Senang? Okey, seterusnya. Tandakan panjang dan lebar objek bina garisan menegak selari dengan AB serta label CD dan EF. Panjang dan lebar objek. Sini tadi, sini 4 ya. AE berapa? Cikgu Masizah? Lebih kurang? 6. 6 ke? Okey, AE 6. Begitu juga dengan AC 6. Kemudian awak tanda C kat sini. Okey, dah ukur AE 6, AC 6. Kemudian daripada E tu tadi, garis menegak selari AB selari dengan EF. Awak garis menegak kena pada garisan garisan unjuran B tu, tanda sebagai F. Begitu juga dengan CD, garis dia ke bawah. Apabila dia kena pada garisan unjuran B, awak label sebagai D. So basically, CD selari dengan AB selari dengan EF. Okay? Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Ni titik E tadi. Unjurkan pada titik lenyap 1. E unjur pada titik lenyap 1 dan titik C unjur pada titik lenyap 2. Okey? Dah. Kemudian dah dapat satu persilangan dekat sini. Yang ni awak tanda sebagai G. Senang kan? Senang. Okey, senang. Boleh semua? Boleh. Okey, alhamdulillah. Hmm. Okey, seterusnya. Last sekali legapkan bentuk objek yang dikehendaki. So last sekali legapkan je lah. So A, B, C, D, E, F, G. Legapkan. Boleh? Perlu saya ulang ke? Boleh. Boleh Pelajar perempuan, tak dengar suara pelajar perempuan ni. Boleh, Muhammad Aziz Ifan. Okay, yang lain? Okay Okey je. Okay je, bagus. Ainul baru masuk. Okay. Kita pergi kepada langkah-langkah melakar lakaran perspektif 3 titik. Okey, untuk lakaran perspektif 3 titik, dia agak berbeza sedikit dengan lakaran perspektif 2 titik dan 1 titik. Okey, buka muka surat seterusnya. Okey. Okey, lakarkan garisan ufuk, ni silap sini. Ni GU sebenarnya. Okey, lakarkan garis ufuk dan garisan menegak memotong GU. So kat sini garis ufuk, garis, kemudian awak buat satu garisan menegak memotong GU tu. So kat mana? Lebih kurang di bahagian tengah. Awak tarik saja ke bawah, tiada ukuran. Tarik ke bawah. Okey, dah?
Dah. Dah. Okey, seterusnya. Okey, pada garis ufuk tu tadi, tandakan titik lenyap 1 berhampiran dengan label GU TL1, kemudian tandakan TL2, kemudian pada garisan menegak tandakan TL3 pada jarak yang sesuai. Lebih kurang lah berapa baris? 7 baris boleh? Boleh kan Cikgu Masita? Okey, senang kan? Boleh semua? Boleh. Okey, seterusnya. Tandakan ketinggian objek pada garisan menegak dan label AB. So kat sini ada TL3 kat sini kan? Okey, awak tanda pada mana-mana bahagian. Let's say ambil belah bawah sikit tak apa, atas sikit tak apa. So lebih kurang lah macam saya punya garisan ni, awak labelkan sebagai AB. Okey, ketinggian di sini kita letak sebagai 4 cm. 5 lah. Tak sebagai 5 cm. Boleh? Muat tak? Kalau tak muat, awak tarik titik lenyap awak ke bawah lagi. TL3 tu kalau boleh buat dalam 15 cm ke? Okay, TL3 buat 15 cm. So saya tanda kat sini TL3 15 cm. So ni lebih kurang 15 cm. So A dengan B 5 cm. Jarak B ke titik TL3 berapa cm? Lebih kurang 5 Boleh lah 5. So sini pun 5. Okay. Okay, saya pergi ke seterusnya. Okay, unjurkan AB pada titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. So kat sini macam kaedah kaedah 2 titik perspektif tadi sama juga. So daripada titik A tarik ke titik lenyap 2 dan juga titik B tarik ke titik lenyap 2. Unjurkan saja. Kemudian sama juga daripada titik A dan B unjurkan ke titik lenyap 1. Boleh semua? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, dah dapat yang ni? Sama kan lebih kurang dengan 2 perspektif tadi, perspektif 2 titik lenyap tadi. So kita akan pergi yang seterusnya. Okey, tandakan lebar objek pada garisan perspektif titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. So tadi kat sini 5 cm kan? So lebih kurang di sini 5 cm. Dalam 3 lah. 3 cm. Sebab buat 3 cm. Okey, awak dah ukur daripada titik A, daripada garisan perspektif tu 3 cm, kemudian awak tanda E untuk titik garisan perspektif titik lenyap 2. Untuk garisan perspektif titik lenyap 1, awak tanda sebagai C. Okey, semua? Senang kan? Okay, next step. Okay, dari titik lenyap 3, unjurkan garisan perspektif merentas titik C dan E. So, dari titik lenyap 3, tarik ke garisan unjuran C, merentas. Daripada titik lenyap 3 ni, tarik sampailah ke atas, merentasi titik garis point C dan juga point E. Boleh macam ni? Boleh. Baguslah ni. Boleh. Okay, so nampak dah bentuk macam ni. Dia macam Wakanda sikit. Okay, seterusnya. Last kali unjurkan C pada TL2 dan E pada TL1. So C, ni garis C ni tadi unjurkan kepada TL2.
So garis E ni tadi unjukkan pada TL. Allah. Unjukkan pada TL 1. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Senang je ni. Okay, last kali. Gelapkan bentuk objek. So akan nampak bentuk dia agak slim sikit. Berbeza dengan titik lenyap yang lain. Ini kalau ikut ukuran yang cikgu bagi. Yeah. So kat sini 5, 3. Okay? Diorang buka kamera tak? Okey. Tunjuk dekat kamera ya. Tak nampak lah dekat sini. Tak nampak. Tak nampak. Okay, seterusnya. Okay, cuba tengok gambar yang pertama. Gambar pertama ni kita pakai lakaran apa? Lukisan apa? Ni lakaran apa? Oblik. Lakaran. Apa tu? Ni 30 darjah. Oh, isometrik. Isometrik. Cikgu Masizah yang jawab. Mana yang lain? Sini. Letak kat sini. Okey. Cepat. Ni lakaran apa? Yang kedua ni lakaran apa? Perspektif 1 titik. Lakaran perspektif 1 titik. Okey, yang ketiga lakaran 3 titik. Perspektif 3 titik. 3 titik. Senang tak nak kenal? Senang. Senang Boleh? Nah. Okey, seterusnya. Ni yang saya tunjuk tadi lah. So kalau awak lepas ni nak buat lakaran yang lebih menarik, konsep dia macam tu. Okey. Kejap. Okey. So Cikgu Masizah boleh sambung. Apa yang nak disambung? Okey, kejap Saya kena tukar slide. Slide tak sempat buat. Okey, sebelum tu semua orang boleh tunjuk kot hasil dia. Memang tunjuk. Cikgu nak print screen. Sebab ni nama pelajar Hozlita, tunjuk sikit lakaran. Sekejap tunjuk sekejap. Cikgu nak print screen. Mana lagi? Haziq, Shasha. Ni Ameliana, tunjuk Ameliana. Alright, sekejap tunjuk belaka. Tunjuk belaka, cepat. Ni Ainul. Okay, Wan Hafi. Adi, Muhammad Adi. Okey. Sekejap, cikgu belum. Liang Wei. Sekejap. Kita bagi peluang kat orang lain dulu. Grace, come on Grace. Cilin tu? Cilin ke apa namanya? Cilin. Cilin. Ho Errol, cepat Ho Errol. Tunjuk kan? Cikgu boleh print screen. Alright, cikgu dah print. Okey, terima kasih. Belum habis, sabar. Okey. Yang seterusnya kita akan tengok sikitlah gaya visual lakaran. So lakaran yang dihasilkan oleh mereka biasanya dalam bentuk 2D dan juga ataupun dalam bentuk 3D. So bentuk ni lebih realistik lah dan juga konseptual. Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan untuk menjadikan lakaran objek lebih realistik dan juga nampak menarik. Antara gaya visual lakaran yang biasa digunakan ialah yang pertama adalah rendering. Yang kedua adalah kesan bayang. So kita akan tengok rendering. So proses rendering merupakan satu kaedah yang digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran objek yang seolah-olah wujud. Ianya juga digunakan untuk menerangkan maklumat berkaitan dengan permukaan lakaran. Contoh dia warna, tekstur, garisan dan juga bentuk serta ruang.
Penggunaan alatan asas mewarna digunakan untuk tujuan rendering ni antara alatan asas yang mewarna yang biasa seperti yang kita biasa gunakan lah. So antara dia pensel pelbagai grade, macam awak biasa guna pensel 2B kan. So ada pensel lain juga, ada pensel 2H, HB, 2H dan sebagainya. Kemudian pensel warna yang macam kat rumah tu, pen highlight, pen dan dakwah, pastel kapur dan juga design marker. Okay, so ni design marker. Biasa tengok kan. Seterusnya kita akan tengok kalau design marker ni sebenarnya lebih mudah digunakan sebab bentuk mata pen dia bentuk petak, bentuk tirus. Sebagai jenis bentuk garisan boleh dibuat. Masa kini pen jenis ni boleh dapati dalam pelbagai warna dan memudahkan mereka untuk membezakan permukaan lakaran yang terang dan gelap. So kalau awak tengok fashion designer dia akan guna pen ni untuk bagi tahulah kat mana curve dia, ada color-color ke tak ke, dia akan gunakan pen ini. Okey, seterusnya kita akan tengok kesan cahaya dan bayang. Ini shading. So kalau orang pakai makeup dia akan buat shading dekat bahagian hidung kan, bagi hidung nampak tirus. So samalah konsep dia. Kadang-kadang buat shading tambah gelap. Perempuan dahulu tu. So mereka menggunakan kesan bayang pada lakaran untuk menjadikan lakaran nampak lebih hidup. Sebelum melakarkan kesan bayang, kedudukan sumber cahaya perlu diketahui terlebih dahulu. So kesan cahaya terkena pada objek yang dilakarkan akan menunjukkan warna terang atau putih berbanding kawasan lain. Contoh cahaya dekat bahagian side sini, sini cahaya, so kawasan yang tak terkena cahaya ni lebih gelap. Tona yang gelap pada lakaran menunjukkan permukaan objek itu dilindungi dari cahaya matahari. Kesan bayang biasanya dihasilkan dengan warna yang gelap dan dilakar di kawasan yang terlindung. So sini kena ni terlindung pada kawasan matahari. So bayang ni shading dia lebih gelap. Okey, seterusnya. Kesan bayang juga dilakar atas permukaan lantai untuk menunjukkan objek tersebut tidak terapung di udara. Kesan bayang boleh dilakar menggunakan pensel pelbagai grade ataupun design marker. So contoh bila awak berdiri, awak akan nampak kesan bayang-bayang awak. So macam matahari kat belakang, bayang-bayang awak kat depan. Dan bayang-bayang biasanya lebih kurus daripada diri sendiri. Betul? Okey, so lakaran asas produk dalam bentuk 3D. Ni yang tadilah kita dah buat tadi. So kalau awak buat 2D, awak hanya dapat 3 pandangan saja. Lakaran hadapan, lakaran belakang ataupun lakaran atas dan juga lakaran sisi. Contoh kan, saya ada satu kotak ni. Ini adalah pandangan hadapan. So kalau daripada hadapan, awak akan nampak bentuk segi empat je. Awak tak tahu pun itu adalah sebuah kotak. So daripada atas awak hanya nampak bentuk yang memanjang macam ni. Awak tak tahu pun dia merupakan sebuah kotak. Sama daripada sisi. So daripada sisi awak hanya nampak dia slim macam ni. Awak tak tahu pun dia sebuah kotak. Tapi berbeza kalau awak buat bentuk 3D, ni lebih kurang lah sudut bentuk 3D, awak akan nampak dia merupakan sebuah kotak. So kalau saya letak macam ni pun, awak nampak dia sebuah kotak. Okay? Okay. Okay. Sekejap Okay, seterusnya. Perbezaan bentuk di antara 2D dan 3D. Kalau bentuk 2D dia lebih lepeh, mempunyai satu permukaan. Lepeh mempunyai satu permukaan, dua ukuran iaitu panjang dan tinggi, tidak menggambarkan kedalaman, dan tidak menggambarkan keluasan. Tapi berbeza dengan 3D, dia mempunyai bentuk yang menonjol, mempunyai 3 permukaan, 3 ukuran, panjang, lebar dan tinggi, menggambarkan kedalaman dan ketinggian, menggambarkan keluasan dan juga isi pada. Okey, setelah awak buat satu lakaran, kita kena nilai lakaran tersebut sama ada terbaik ataupun tidak. So dalam lakaran awak, apa yang pelajar perlu nilai adalah sekurang-kurangnya kena buat 2 lakaran lah sebenarnya. So lakaran yang dilukis tu ada persamaan atau perbezaan dari segi beberapa elemen penting untuk memuaskan kehendak pengguna. Penggunaan gabungan prinsip dan elemen reka bentuk menjadikan lakaran terhasil pelbagai variasi. So kat sini ada 2 lakaran, awak boleh nampak kat situ. Apa yang membezakan kat sini dia menggunakan material berbeza. Kemudian dia akan bagi tahulah nilai estetika dia pun berbeza. Kemudian dia gunakan konsep yang agak lain sikit. Kat bahagian atas ni konsep dia macam mana, belah bawah ni konsep dia macam mana. Kemudian maklumat diperolehi boleh menggunakan untuk tujuan penambahbaikan produk dari segi kos, bahan dan lebih baik dan juga kaedah pembuatan yang lebih pantas. Okey.
Okey, pemilihan lakaran produk dibuat berdasarkan elemen reka bentuk dan juga prinsip. Nanti kita akan tengok prinsip menggunakan borang analisis. So kita akan buat satu borang analisis. Awak akan tengok kat sini. Ada dua produk. Kita akan nilai. Kalau garisan macam mana bentuk dia, gabungan geometri macam mana, saiz sederhana. Kemudian kita akan nilai lah sama ada produk A atau produk B yang sesuai untuk pasaran. Mungkin kalau kita nak penetrate remaja sebagai buyer, tak sesuai lah lukisannya ni, produk yang B ni. So lebih sesuai ambil produk A. Tapi kalau awak nak menghasilkan lebih banyak variasi, bolehlah hasilkan pelbagai design dengan design yang berbeza menggunakan elemen dan juga prinsip yang berbeza. Okey. Kriteria pemilihan lakaran. So yang pertama mestilah menarik perhatian pelanggan. Yang kedua warna seimbang dan sesuai. Nombor tiga bentuk mudah dihasilkan. Nombor empat mempunyai nilai estetika. Yang kelima maklumat lakaran lengkap. Okey. So ini adalah borang penilaian pelanggan. Pemilihan lakaran produk terbaik juga boleh dibuat dengan mengedarkan borang penilaian kepada pelanggan atau pengguna. So pelanggan akan decide apa yang pelanggan suka dan apa pelanggan yang tak suka. So kaedah ni merupakan cara terbaik untuk mendapatkan pandangan dan juga mendapatkan pendapat daripada pihak pelanggan sendiri. So kumpulan sasaran siapa? Awak kena tengoklah umur dan jantina. Okey. Seterusnya, maklumat yang terdapat pada lakaran 3D ini yang perlu dinyatakan. So nama produk, saiz produk, bahan digunakan, komponen atau bahagian-bahagian produk, prinsip reka bentuk yang digunakan dan juga elemen reka bentuk. So bila dah ada benda ni, kita akan buat proses seterusnya lah. Kita akan buat penyediaan lukisan kerja dan penyediaan mockup atau model. So untuk mudahkan pereka bentuk, maklumat yang berkaitan dengan produk adalah dimasukkan ke dalam lakaran. Siapa lagi ni? Okey, ni lakaran produk tadi. Cikgu Masizah okey tak? Okey. Kenapa budak cakap ni? Lag. Okey je. Okey je. Okey, ini pada lakaran tadi. So kena nyatakan lah ada ukuran dan sebagainya. Dekat modul kita ada lakaran ke? Lakaran tak ada. Tak ingat lah. Tak ada kan? Okey. So kita akan buat beberapa penambahbaikan lah ke atas lakaran produk yang awak dah buat tu. So cadangan penambahbaikan memenuhi citarasa pengguna, mengikut trend, menyaingi reka bentuk produk yang ada di pasaran serta mengikut kehendak pasaran semasa. So ini cadangan penambahbaikan. Okay, let's say kan lakaran yang asal macam ni, lakaran penambahbaikan dia kita upgrade jadilah satu yang lebih futuristik. So boleh nampak kat sini, ni bentuk dia agak boring sikit. Yang ni lebih, kat sini ada tambah shading sikit. Boleh nampak kesan bayang dia lebih gelap. Kemudian dia punya warna lebih menarik berbanding dengan lakaran yang pertama. Okay, itu saja. Slide ini tak ada rendering. Ada tambahan tak? Slide tak ada. Modul ada kan? Modul ada. Dalam slide tak ada tapi dalam modul muka surat 15 rendering. Dia orang kena hasilkan gambar kasut tu dalam rendering lah. Kena buat rendering. Kena buat ke cikgu? Kena buat. Kena buat. Arahan dia. 15 yang tu muka surat 15 lah untuk rendering tu. Gambar kasut tu. Okay. Gambar kasut. Awak boleh tengok buku teks awak, muka surat 90. Okay. 90. Kita tengok muka surat ni dulu dah. Muka surat 88. So proses rendering. So macam mana nak buat rendering? Okay. So kat sini kan, kalau lakaran asal, awak boleh tengok dia punya lakaran hanyalah kotak biasa, betul? Kotak biasa, kemudian adalah bentuk sfera kat sini, ada bentuk silinder dan juga ada rectangle yang serong kat situ.
So bila kita upgrade, kita akan tambah rendering untuk menampakkan permukaan atau tekstur sesuatu objek tu dia nampak permukaan yang berwarna dan juga gelap. Boleh? So ini adalah rendering. So rendering contoh kita buat lampu tidur, kemudian awak tambah awak letak dia rendering nampak ada kesan tekstur dan juga kesan warna atau cahaya kat situ. Okay, rendering kita buat kesan gelap tu pada permukaan objek atau produk, itu rendering. Yang lagi satu kesan cahaya dan bayang. Okay, ni kesan cahaya dan bayang. Yang membezakan dia adalah kesan cahaya bayang ni biasanya digunakan oleh mereka untuk menampakkan lakaran tu lebih realistik. So contoh ada sumber cahaya matahari kat sini. So bahagian sini lebih cerah. Bahagian yang lagi satu tu, bahagian hadapan yang tidak terkena cahaya matahari, dia ada permukaan yang agak gelap. Tidak begitu gelap tapi dia agak gelap. Kemudian kesan bayang di atas permukaan lantai ataupun permukaan satah tu dia sangat gelap dan tak ada pun bentuk kotak. So itu adalah kesan cahaya dan bayang. Berbeza dengan rendering, permukaan pada objek atau produk tu awak nampak dia ada kesan yang menampakkan bentuk tekstur. Dia tak ada kesan cahaya dan bayang untuk rendering. Dia tak ada kesan shading. Okey. Boleh ke tak ni? Okey, ni contoh lain pada muka surat 91. Ni pada topi, arah cahaya daripada atas, so boleh nampak. So sebenarnya yang ni dia dah gabungan dah rendering. Rendering tu ada sikit pada topi dia sebenarnya. So dia buat bahagian gelap, kemudian dia buat kesan cahaya bayang bawah topi sebab arah cahaya matahari daripada atas. Kalau arah cahaya matahari daripada sudut yang berlainan, kita akan nampak kesan bayang pada permukaan satah ataupun lantai berlawanan dengan permukaan produk lah, berlawanan dengan di mana produk berada. Okey. Boleh Boleh. Okey. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ada, alhamdulillah. Bagus pula ni. Okey, so saya rumuskan sikit. Lakaran pictorial ialah gambaran objek sebenar atau bayangan yang akan dilihat oleh pemerhati dari berbagai sudut. So boleh tengoklah ni dekat bahagian muka surat 98. So lakaran pictorial dibahagikan kepada lakaran ortografik dan juga lakaran perspektif. Apa yang kita belajar hari ni ada lakaran oblik ada 3. Kemudian lakaran isometrik ada 1. Kemudian ada lakaran perspektif ada 3. Sebenarnya pada lakaran isometrik ada kaedah membina elips dan juga sfera, tapi itu saya tak terangkan hari ni. InsyaAllah nanti kalau jumpa lepas PDPR bulan 6 Pak Exam, kita akan tekankan yang tu. Tapi saya rasa kalau ada mana-mana pelajar yang ada inisiatif sendiri, awak nak study sikit, so saya sangat galakkan lah. Dan selain daripada itu, kenapa kena adanya lakaran? Sebab peranan lakaran dalam reka bentuk ni meliputi pembangunan konsep, komposisi untuk ilustrasi dan juga sebagainya. Kemudian perincian visual. Kalau awak tengok kad kahwin pun, kad kahwin mesti ada lakaran macam mana nak pergi ke rumah pengantin. Kalau tak ada lakaran, dia akan tulis ayat je. Dari Tol Gopeng, belok kanan. Jalan terus, jumpa Simpang 4, belok kiri. Awak rasa boleh sampai? So tak ada. Sama juga Waze. Waze pun dia akan tunjuk lakaran perjalanan awak tu walaupun dia bercakap. So 3 kaedah untuk membuat lakaran yang macam saya cakap tadi. Lakaran tu ada beberapa jenis dan lakaran yang awak buat sebenarnya tidak memerlukan menggunakan pembaris. Kena guna tangan, namanya freehand. Tapi rasanya kalau freehand tadi unjuran awak sengit lah. Macam saya tadi pun freehand sengit. Okay, so kena tahu kriteria pemilihan lakaran yang betul, elemen reka bentuk dan juga penambahbaikan yang awak perlu buat. Okay, itu saja daripada saya so far. Daripada Cikgu Masita ada apa-apa? Daripada cikgu mohon siapkan modul. Modul tu 15 modul 15. Modul 15 tu untuk rendering sahaja, tapi yang sebelum-sebelum tu pun siapkan jugalah. Kalau bab lakaran ni bermula daripada muka surat 10. Mohon siapkan sehingga 17.
10 hingga 17 ya? Untuk bab lakaran. Tapi bukannya kita suruh buat hari ni terus siap. Kan kita ada masa seminggu. Jangan pula bagi alasan cikgu banyaknya. Tak adalah macam tu. Muka surat 10 sehingga 17. Sambil-sambil nak buka puasa tu bolehlah siapkan. Baik cikgu. Okey. Itu sahaja daripada cikgu. Ya, itu saja daripada saya, Cikgu Masizah. Cikgu Hulzita ada pesanan? Tak ada, sama pesanannya. Siapkan modul. Cikgu Zaidah? Cikgu Zaidah? Cikgu Hasnawati? Cikgu Roshana? Ada. Okey, saya mewakili semua guru-guru mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Dan jangan lupa study sikit-sikit. Kita naik sekolah terus exam Ya, exam sehingga bab lakaran ya. Bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 lakaran. Bab 4 bab masuk exam. 4 bab sehingga tak masuklah rendering. Rendering tak masuk? Ya, tak masuk. Okey, lakaran ada bab. So bertuahlah korang masuk ini. Sebabnya cikgu bagi tahu soalan apa yang masuk. Sama-sama selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya. Cikgu boleh buka kamera ucapan selamat Hari Raya tak nak? Tak payahlah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Sama-sama. Selamat Hari Raya. 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 Sama. Bye. Bye. Bye cikgu. Selamat Hari Raya. Bye.